Okey. Minta maaf ya. Lain di bulan Ramadan ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik kan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menahan menahan puasa. Menahan puasa pula. Menahan lapar dan dahaga. Kan kalau kita tengok sebenarnya Rasulullah boleh saja sebenarnya kan buka puasa, tetapi Rasulullah tetap juga berpuasa kerana al-ihsan. Okey, yang seterusnya yang tentang puasa ni adalah hubungan kita dengan Rabb. Maksudnya orang lain tak nampak, orang lain tak tahu pun sebenarnya, tapi antara kita dengan Allah SWT. Itu sebabnya pahala berpuasa ni Allah yang akan berikan pada kita. Allah yang akan ganjarkan. Dan kita cuba bayangkan muslimin dan muslimat, kalau kita katakan kalaulah Allah bagi pahala puasa ni dalam bentuk material. Saya bagi contoh, kalau puasa ni Allah turunkan emas. Siapa puasa seketut emas jatuh daripada langit, kan? Berdebuk-debuk jatuh, kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Kan, orang takkan buka puasa. Orang iktikaf ni penuh mall. Macam mana orang berpusu-pusu pergi mall untuk beli baju raya, begitulah. Tetapi Allah tak buat. Sebab apa? Allah nak tengok siapakah yang benar-benar merasai keberadaan Allah SWT dalam kehidupannya. Kalau terputus, maklumkan ya. Kadang tak perasan. Okey. Seterusnya tentang amalan dahsyat kedua, iaitu kita namakan Syahrul Quran. Okey. Okey, jelas ya. Tentang Syahrul Quran, apa itu Syahrul Quran? Iaitu bulan Al-Quran. Kita tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, sama-sama kita tengok Quran. Okey, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksudnya? Bulan Ramadan ni diturunkan satu, iaitu Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia dengan keterangan tentang petunjuk dan pemisah antara hak dan batil. Furqan tu maksudnya memisahkan antara hak yang benar ataupun yang salah. Okey. Dan ada satu hadis yang kita kena sama-sama tadabbur ya, muslimin dan muslimat. Satu hadis yang kita rasa ya Allah Subhanahu Wa Taala hebat. Apa dia hadis dia? Hadis dia menceritakan tentang Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada makan dan minum serta mengikut syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Itu puasa cakap. Kemudian Al-Quran pula datang. Al-Quran kata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya daripada tidur pada malam hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu diterimalah syafaat kedua-duanya. Cuba kita bayangkan muslimin dan muslimat. Kan kita dalam keadaan susah. Tiba-tiba orang datang bagi bantuan pada kita. Kan, apa yang kita rasa? Mesti kita rasa, ya Allah, alhamdulillah, masya-Allah. Dan itulah yang akan berlaku apabila kita menjaga puasa, menjaga Al-Quran, maka kedua-dua amalan ni akan datang ketika di hari kiamat. Jadi kita rasa, macam mana kita ni? Nak tak kita bermula pada satu Ramadan ni, kita nak buat amalan-amalan dahsyat ni. Dan Ramadan dengan Al-Quran ni umpama satu ikatan tersimbun mati. Dah tak boleh buka dah. Bila disebut je Ramadan, orang akan ingat Al-Quran. Dan alhamdulillah, hebatnya orang Malaysia di fasa musim PKP ni stand Al-Quran tu, sebenarnya stand muzik kan, stand Al-Quran tu sampai kehabisan stok. Maksudnya bapa-bapa di rumah kan masing-masing berusaha untuk menjadi imam. Menjadi imam tarawih. Satu permulaan yang baik. Walaupun kita rasa sedihnya kita ni tak dapat pergi masjid, kan. Tapi hikmahnya Allah nak semua
ayah-ayah, anak-anak lelaki menjadi apa? Macam doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Sekarang ni bulan Ramadan ni semuanya menjadi muttaqina imama. Hebat. Tahniah kepada semua ayah-ayah dan anak-anak lelaki yang berada di rumah. Okey. Jadi kena mulakan sekarang amalan dahsyat kita iaitu Al-Quran. Kan kenapa kita katakan Al-Quran ni hebat? Di bulan Ramadan kan, kerana dalam sirah pun, dalam sejarah mengatakan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan yang kita selalu sebut sebagai nuzul Al-Quran. Kan turun Al-Quran bukan macam tu je. Kan turun Al-Quran bermula daripada apa? Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam tempoh yang sedikit, selama 23 tahun. Panjang masanya. Kan kalamullah kan? Diturunkan kepada Nabi untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita untuk mendapatkan kan atau berusaha mengamalkan amalan yang hebat luar biasa, iaitu membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mungkin ada yang cakap, saya ni tak pandai baca Quran. Sekarang ni muslimin muslimat dah banyak sebenarnya. Terputus lagi ke? Okey. Banyak sebenarnya cara kita nak belajar secara online. Dan kami wanita Isma bermula hari ini sekarang kita menjalankan tadarus wanita serentak seluruh Malaysia. Jadi jangan malu untuk berdaftar. Sama-sama bersama kami belajar. Belajar Quran ni jangan rasa malu. Kita ada talian online, cari sahaja sebenarnya guru-guru yang boleh belajar. Kalau sebelum ni kita kata kita sibuk, kan, kita tak ada masa. Sekarang ni kita berada di rumah dan kita boleh belajar secara online. Dan ada setengah yang mengajar tanpa mengambil bayaran. Dan ambillah peluang sebaik mungkin. Okey, yang ketiga amalan dahsyat yang ketiga iaitu, kalau kita kata puasa saya biasa-biasa je, baca Quran pun tak berapa, tapi saya ni ada duit. Jadi amalan ni kita kena buat, muslimin dan muslimat, iaitu tentang sedekah. Kita katakan Muslim yang sejati itu adalah seorang yang dermawan. Kenapa saya katakan Muslim sejati itu adalah yang dermawan? Sebab salah satu pintu yang Allah buka seluas-luasnya di bulan Ramadan iaitu sedekah. Fasa PKP ni sebenarnya ramai yang hilang sumber pendapatan. Ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi kita yang ada duit ni, kita yang bergaji sedikit ni, inilah sebenarnya kita katakan fursah azimah, peluang yang sangat hebat untuk kita bersedekah. Dan satu kita teladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang sangat dermawan. Dermawan baginda ni tak ada orang lain boleh lawan. Tapi kita kena jadi macam Rasulullah. Paling tak pun 1%, 2% kita mengikuti qudwah Rasulullah SAW. Kan ada hadis, hadis daripada Ibnu Abbas. Kan cerita tentang, dia kata Rasulullah SAW adalah seorang yang paling dermawan. Dan beliau dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam dan mengajari Al-Quran. Dan kedermawan Rasulullah SAW melebihi angin yang menghembus. Kenapa kita katakan angin sifat dermawan tu? Kalau kita tengok kan, kita kena jadikan bulan Ramadan ni adalah satu momen yang special untuk kita dalam sifat dermawan. Bagaimana Rasulullah ni dikatakan, kenapa dikatakan sebagai hembus angin yang ringan? Sebab Rasulullah ni bila dia nak bersedekah, baginda nak bersedekah ni, baginda tak fikir banyak. Nampak fakir miskin, infak. Nampak orang yang perlukan, infak. Taklah kata kita ni aku ni ada RM50, nak bagi RM10. Nanti apa benda, atau kita fikir ke depan. Kita kena saving, kita kena, betul. Tetapi berapakah peruntukan kita di bulan Ramadan ni untuk bersedekah? Dan muslim-muslimat, sedekah tu tak semestinya jutaan, ribuan, kan? Sedikit tetapi penuh dengan keikhlasan. Jadi kan kita kena mengakui sebenarnya amalan sedekah ni sebenarnya meluaskan rezeki kita. Jangan takut untuk kita bersedekah.
Ya, dan sebenarnya bila kita nampak orang susah, kita sedekah. Sebenarnya ya, muslimin-muslimat cuba bila kita nampak orang susah, kita sedekah. Kita nampak anak yatim, kita bersedekah. Kita nampak pusat-pusat tahfiz, kita nampak badan-badan kebajikan yang buat aktiviti kebajikan ataupun dakwah, kita bantu. Sebenarnya bila kita bantu, Allah akan melapangkan kehidupan kita, ya. Dan bila kita tengok Rasulullah mempunyai akhlak bersedekah ni yang sangat utuh, maka kita perlu ada semangat yang sama. Ya, di bulan Ramadan ni kita kena lebih banyak lagi bersedekah, kena lebih lagi kerap, dan kita kena serius sebenarnya. Kalau sebelum ni mungkin pada hari Jumaat saja kita bersedekah. Jadi selepas ni kita kena setiap hari. Targetlah sehari RM2 ke sebagainya. Okey. Dan dahsyatnya sedekah ni di bulan Ramadan ni, apabila sedekah ni digabungkan dengan puasa, digabungkan dengan solat malam. Apabila tiga ni digabungkan, maka dijaminkan syurga oleh Subhanahu Wa Taala. Ya, puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung. Ditambah lagi dengan sedekah, ditambah lagi dengan solat malam. Dan hebatnya amalan di bulan Ramadan ni, muslimin dan muslimat, kita akan diganjari dengan 700 kali ganda. Kecuali puasa. Sebab apa? Puasa Allah kata apa? Kerana puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Okey. Jadi ketiga-tiga amalan ni kan kita kena lihat daripada satu hadis, ya. Dia kata sungguhnya di syurga ada ruang-ruang yang bahagian luarnya dan di dalamnya. Dan Allah anugerahkan kepada orang yang berkata baik, orang yang bersedekah makanan, orang yang berpuasa, dan orang yang solat ketika orang lain sedang tidur. Okey, jadi insya-Allah ya, kita sama-sama untuk mendapatkan 3 amalan dahsyat ini pada bulan Ramadan, dan hari ini 1 Ramadan. Sama-sama kita berdoa semoga Allah memudahkan, melapangkan kita, meringankan badan kita, akal kita, hati kita untuk mengamalkan amal-amal soleh sepanjang bulan Ramadan. Jadi insya-Allah saya mengucapkan Ramadan Karim, taqabbalallahu minkum. Semoga kita terpilih oleh Allah menjadi ibadur rahman di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.